Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Adawiyah binti Khairul Anwar, bernombor matrik C22A0289. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srina binti Amruddin, nombor kad matrik C22A0770. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amal Elisha binti Abdul Wasani dan nombor matrik saya C22A0466. Assalamualaikum. Nama saya Ain Suhaila binti Idris. Nombor matrik saya C22A0716. Hai, nama saya Nur Azril binti Masa, nombor matrik C22A0733. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Yosaliza binti Amir, nombor matrik C22A0742. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aini binti Rahmat, nombor matrik C22A0533. Saya wakil dari grup 5 akan memulakan dengan objektif bagi simulasi yang telah kami jalankan, iaitu kuis kepimpinan. Terdapat 3 objektif pembelajaran yang dapat kita perolehi. Objektif yang pertama, untuk mengkaji peranan dan jenis pemimpin. Objektif yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri pemimpin yang berjaya dan kepimpinan keusahawanan. Objektif yang terakhir, untuk mempelajari gaya kepimpinan yang berbeza. Terdapat 4 elemen dalam permainan kuis ini. Yang pertama ialah saiz kelas. Saiz kelas mempunyai 25 orang pelajar. Yang kedua, bahan dan peralatan yang diperlukan ialah telefon bimbit, komputer riba dan tablet. Yang ketiga, susun atur kelas ataupun latihan. Ini telah dijalankan melalui atas talian seperti kuis. Yang keempat, tempo masa. Tempo masa hanya diberikan kepada 30 minit saja. Seterusnya, prosedur atau langkah menjalankan simulasi. Yang pertama, setiap pelajar perlu menyemak semula tajuk yang akan dikuis. Yang kedua, pelajar perlu memahami soalan dengan baik dan teliti supaya mereka boleh menjawab soalan dengan mudah. Yang ketiga, pautan kuis akan dihantar melalui grup WhatsApp yang telah dibuat supaya lebih mudah untuk setiap pelajar menjawab kuis dan mendapatkan pautan tersebut. Yang keempat, tarikh yang akan ditetapkan untuk menjawab kuis ini ialah pada 25 hari bulan sehingga 29 hari bulan 4. Yang kelima, masa yang akan diberikan hanya 30 minit sahaja. Yang keenam, pelajar perlu menjawab pilihan jawapan yang diberi sama ada 2, 3 atau 4 berdasarkan soalan. Yang ketujuh, pelajar hanya perlu memilih satu sahaja jawapan untuk menjawab pada setiap soalan. Yang ke-8, markah atau nilai akan diberi adalah berdasarkan jawapan betul yang dijawab oleh setiap pelajar. Yang ke-9, terdapat 20 soalan sahaja. Yang ke-10, iaitu yang terakhir, ialah bagi pelajar yang selesai menjawab semua soalan akan mengetahui markah dan nilai mereka di akhir segmen. Berdasarkan simulasi iaitu kuis yang telah dijalankan, kami akan menganalisis tentang pemarkahan setelah semua pelajar mengambil bahagian dan menjawab 20 soalan kuis. Setelah itu, kita dapat lihat kedudukan pelajar yang telah mengambil bahagian berdasarkan skor daripada kuis yang telah mereka jawab selama 30 minit. Pemenang atau pelajar yang mempunyai markah yang tinggi akan berada di atas, dan jumlah skor yang berjaya pelajar tersebut kumpul juga akan dipaparkan. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, kita dapat lihat pelajar yang berada di kedudukan atas merupakan pelajar yang mendapat skor tertinggi.
Jika pelajar menjawab jawapan yang salah pada kuis, pelajar boleh memeriksa soalan yang salah itu dengan jawapan yang betul pada soalan tersebut. Seperti apa yang telah kita lihat, seorang pelajar mampu untuk mencapai 20 soalan dengan jawapan yang betul. Hal ini dapat membuktikan bahawa pelajar tersebut mampu untuk memahami topik kepimpinan dengan sangat baik. Pelajar yang menjawab soalan kuis itu dengan betul, iaitu 20 soalan betul, pelajar tersebut akan dinobatkan sebagai pemenang. Saya akan membentangkan bahagian analisis data, iaitu analisis bagi soalan-soalan dari kuisis yang telah dijalankan dengan bilangan pelajar yang menjawab seramai 25 orang. Analisis soalan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bahagian soalan yang mudah difahami oleh pelajar serta bahagian soalan yang sukar untuk pelajar menjawab berdasarkan tajuk kepimpinan yang dihasilkan di setiap soalan dalam kuisis tersebut. Analisis data iaitu analisis soalan dibuat berdasarkan dua jenis soalan yang terdapat dalam kuisis tersebut, iaitu analisis soalan yang mudah dan analisis soalan yang sukar untuk pelajar skor dalam kuisis yang telah dijalankan oleh kumpulan kami. Setelah dianalisis, soalan yang mudah untuk pelajar skor bagi kuis ini ialah soalan ke-20, iaitu soalan terakhir bagi kuisis tersebut. Soalan ke-20 ini berkaitan kepentingan kemahiran komunikasi dalam kepimpinan. Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah D, iaitu untuk dapat menjelaskan matlamat atau visi mereka. Sebanyak 77% iaitu seramai 19 orang pelajar berjaya menjawab dengan betul, manakala bagi 6 orang pelajar menjawab soalan yang salah, iaitu sama ada soalan A, B atau C. Seterusnya, analisis soalan yang sukar bagi kuisis ini pula ialah soalan pertama, iaitu berkaitan definisi kepimpinan. Pelajar dikehendaki memilih jawapan yang salah bagi definisi kepimpinan tersebut. Jawapan bagi soalan ini ialah A, iaitu pemimpin menjadi pelapor perubahan. Sebanyak 40% iaitu seramai 12 orang pelajar menjawab dengan betul, manakala 13 orang pelajar menjawab dengan jawapan yang salah, iaitu sama ada jawapan B, C atau D. Untuk makluman, ketika proses soal siasat dijalankan, kami telah melaksanakan kuis ini dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Hal ini dikatakan demikian kerana aplikasi Quizizz ini sangat sesuai untuk menjalankan aktiviti menguji kefahaman pelajar dalam sesuatu subjek. Justru mampu menjadi alat bantu belajar kepada para pelajar. Aplikasi Quizizz ini boleh melibatkan ramai orang untuk melakukan aktiviti kuis ini. Sehubungan dengan itu, seramai 25 orang pelajar UMK dari setiap semester telah menjawab Quizizz tersebut. Seterusnya, soalan-soalan kuis yang dihasilkan di dalam aplikasi Quizizz tersebut adalah berdasarkan topik kelima, iaitu kepimpinan. Sebanyak 20 soalan telah diberikan di dalam Quizizz tersebut dan disertakan dengan pelbagai pilihan jawapan bagi memudahkan para pelajar membuat pilihan jawapan yang bersesuaian. Bukan itu sahaja, di bawah topik kepimpinan ini juga terdapat subtopik yang banyak menguraikan tentang jenis-jenis kepimpinan dan elemen-elemen yang perlu ada di dalam diri serta perkara yang berkaitan dengan kepimpinan. Sebagai contoh, di bawah topik kepimpinan ini juga menguraikan berkaitan dengan kepimpinan keusahawanan yang merangkumi definisi, ciri-ciri yang spesifik, elemen-elemen penting dan sifat yang perlu ada dalam setiap pemimpin. Di samping itu, elemen kepimpinan berwawasan juga terdapat di bawah skop kepimpinan tersebut. Antara subtopik yang telah ditanya di dalam kuis ini ialah jenis kepimpinan. Seperti yang kita tahu, kepimpinan ada dua jenis, iaitu kepimpinan autokratik dan demokratik. Kepimpinan autokratik ini lebih memihak kepada pemimpin atau ketua dan pekerja tidak mempunyai apa-apa hak selain menuruti kehendak ketuanya. Manakala kepimpinan demokratik pula, di mana pemimpinnya akan meminta atau menerima pandangan daripada pekerja dan melakukan sesuatu kerja bersama-sama. Oleh itu, proses soal-soal siasat ini telah berjaya dilakukan dengan mengetahui tentang soalan-soalan yang telah ditanya serta tahap kefahaman pelajar bagi topik kepimpinan ini dalam kuis yang telah kami jalankan. Kami
menjalankan aktiviti ini kerana selain ingin berbagi banyak maklumat tentang kepimpinan, kami juga ingin melihat sejauh mana ilmu pengetahuan mahasiswa tentang kepimpinan keusahawanan. Aktiviti ini amat penting untuk pelajaran kerana ia dapat mengembangkan lagi idea-idea serta memudahkan cara pembinaan ilmu dan mencungkil bakat kreativiti mahasiswa serta menggalakkan mereka untuk belajar memaksimumkan pencapaian yang cemerlang. Sekian sahaja pembentangan simulasi daripada grup 5. Terima kasih.